satu kolom oleh Utusan Malaysia pada 10 hari bulan April 2021 yang merupakan satu fitnah jahat kepada saya dan juga pentadbiran Islam di negeri Pulau Pinang. Bersama dengan saya ialah Dato' Malik sebagai ahli Esko Kerajaan Negeri untuk Agama Islam, dan juga Yang Berhormat Dato' Saliman merangkap Yang di-Ketua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Ini adalah satu fitnah jahat di mana kalau kita lihat dalam isi kandungannya menyatakan bahawa saya seakan-akan membabitkan diri dalam pembangunan tanah wakaf. Saya baca peringan di sini, tengah-tengah peringan sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peringan yang ke-8. Ya, betul, yang ke-8. Bagi tanah wakaf pula, sekarang diletakkan di bawah pengawasan Ketua Menteri. Sebarang cadangan membangunkannya mesti mendapat kelulusan beliau. Sedangkan pengurusan tanah-tanah wakaf itu sepatutnya diserahkan kepada Majlis Agama Negeri seperti mana pada era pentadbiran Barisan Nasional. Ini adalah satu fitnah, satu pembohongan, satu penipuan dan satu pemalsuan. Pihak kerajaan negeri tidak menukar sebarang kaedah dan prosedur berkaitan dengan tanah wakaf. Ketua Menteri tidak melibatkan diri dalam pembangunan tanah wakaf. Saya akan minta Dato' Malik mengesahkan perkara ini dan juga Dato' Saliman untuk mengesahkan perkara ini. Mungkin saya minta Dato' Saliman mulakan dulu. Sebenarnya yang telah kita dimaklumkan berkaitan dengan satu tuduhan dan yang buat kepada Ketua Menteri kerana campur tangan susunan berkaitan dengan tanah wakaf di Pulau Pinang. Dan saya akan buat satu kenyataan akuan berkanun. Dan saya minta supaya diedarkanlah rekan media. Saya Muhammad Salim Biman, nomor kad pengenalan 540226 72567, beralamat di 181 Tuku Natas Kajang. Saya ialah Yang di-Ketua Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Majlis Agama Islam Pulau Pinang bertanggungjawab untuk antara lain memantau dan mentadbir hal yang berkaitan dengan pentadbiran agama Islam di Pulau Pinang, termasuklah tanah wakaf di Pulau Pinang. Berhubung dengan pentadbiran tanah wakaf di Pulau Pinang, Majlis Agama Islam Pulau Pinang adalah takluk kepada enakmen pentadbiran agama Islam negeri Pulau Pinang 2004. Enakmen tersebut khususnya Seksyen 89 enakmen tersebut yang berbunyi seperti berikut: walau apa-apa peruntukan yang berlawanan yang terkandung dalam mana-mana surat cara atau pengisytiharan yang mewujudkan, mengawal atau menyentuh perkara itu, majlis hendaklah menjadi pemegang amanah yang tunggal, itulah semua wakaf, sama ada wakaf am ataupun wakaf khas. Setakat apa-apa harta yang tersentuh oleh wakaf, nazar am atau amanah itu dan terletak di dalam negeri di Pulau Pinang. Salinan enakmen tersebut yang berkaitan ada dilampirkan yang telah kita bekalkan. Dalam menjalankan kuasa di bawah Seksyen 89 enakmen tersebut, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dibantu oleh sebuah jawatan kuasa yang dikenali sebagai Jawatan Kuasa Pembangunan Hal Ehwal Tanah dan Aset.
Jawatan kuasa tersebut dipengurusikan oleh saya sendiri selaku Yang Ketua Majlis Awal Islam Pulau Pinang dan ahli-ahli juga, di antaranya termasuklah Yang Berhormat Datuk Nur Malik bin Abdul Kasim, ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk portfolio hal ehwal agama Islam, dagangan dalam negeri dan hak ehwal pengguna. Apa-apa tindakan yang diambil dan atau keputusan yang dicapai berhubung dengan pentadbiran, kemajuan dan atau pengelolaan tanah wakaf di Pulau Pinang hanya boleh diputuskan oleh lembaga Majlis Agama Islam Pulau Pinang setelah menerima syur cadangan jawatankuasa tersebut. Dalam pada itu, lembaga Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang diberi kuasa untuk menerima atau menolak, meminda sebarang syur jawatankuasa tersebut. Dalam pada ini, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang Tuan Lim Guang Eng bukan merupakan ahli lembaga Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan atau jawatankuasa tersebut, dan tidak pernah terlibat dengan mengganggu dan atau membuat keputusan berhubung dengan pentadbiran tanah wakaf di Pulau Pinang. Berdasarkan perenggan-perenggan di atas, adalah tidak benar bahawa tanah wakaf diletakkan di bawah pengawasan Ketua Menteri dan sebarang cadangan membangunkannya mesti mendapat kelulusan beliau. Seperti mana yang dilaporkan dalam suatu artikel bertajuk Pengundi Atas Pagar Jadi Penentu yang ditulis oleh Zulkifli Jalil. Artikel tersebut telah diterbitkan oleh Utusan Malaysia pada 10 bulan 4 baru-baru ini. Kesalinan artikel tersebut dilampirkan, boleh kita rojoklah. Saya membuat akuan berkanun ini dengan penuh kesedaran dan kepercayaan bahawa semua fakta yang dinyatakan adalah benar menurut peruntukan Akta Akan Berkanun 1960. Sekian. Terima kasih Datuk Saliman. Ingin menegaskan di sini itu tidak pernah dan tidak ada sejak 2008, Mac 2008, apa-apa campur tangan daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dalam urusan tanah wakaf di Pulau Pinang ini. Saya ingat hari ini dan saya endorse apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Saliman selaku YDP. Di kuasa sepenuhnya terletak di bawah Majlis Agama Islam, yang mana Majlis Agama Islam dilantik oleh Tuli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Ketua Agung, dan saya selaku Exco yang bertanggungjawab bersama dengan Majlis Agama Islam mentadbir dan menjayakan perancangan yang telah diluluskan oleh Majlis. Terima kasih. Untuk membolehkan Barisan Nasional memenangi pengundi Melayu dan pengundi Islam, dan mereka sanggup membuat fitnah dan bohong untuk memenangi pilihan kecil berbatang bau dengan menggunakan taktik kotor. Dan ini adalah satu fitnah. Oleh demikian, saya akan meminta peguam saya untuk menyaman Utusan Malaysia dan juga Zulkifli Jalil. Itu saja. Ada apa soalan? Saya rasa amat jelas. Di sini amat jelas. Saya tidak tahu apakah jenis fitnah lain-lain yang dia akan gunakan dalam perbahasan bau. Kita tunggu. Saya pasti ada lebih banyak fitnah dan penipuan yang akan dimuntahkan oleh pihak Barisan Nasional dan UMNO. Terima kasih. Itu saja.